Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah yang saya hormati para jemaah muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Moga-moga para jemaah semua sihat walafiat. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah daripada Allah kita dapat hadir ke rumah Allah mendirikan solat berjemaah. Moga-moga solat yang kita kerjakan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memanjangkan umur kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya hormati, alhamdulillah. Syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat yang terbaik yang mana Allah isytiharkan di dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Surah Al-Imran. Jadi Allah beritahu dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik golongan, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk memberi manfaat. Maknanya adanya kita kat dunia ni bukan saja-saja. Tujuan kita adalah linnas, memberi manfaat kepada manusia. Dan memberi manfaat ni apa dia? Sama ayat tu lagi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, yang baik, dan kamu mencegah daripada kemungkaran, dan kamu beriman dengan Allah. Maka itulah tanda kamu memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, Nabi SAW seorang manusia yang sentiasa berfikir. Fikirnya Nabi SAW ialah berfikir ke atas umat baginda, bukan diri Nabi sendiri. Dan Nabi punya fikir sampai hampir-hampir ingin membinasakan diri Nabi sendiri. Sebagaimana dalam Quran, antaranya ayat yang ketiga surah Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Kemungkinan kamu akan membinasakan diri kamu bahawa mereka itu tidak beriman. Yakni Nabi SAW punyalah fikir sampai sedih, risau, hampir-hampir membinasakan diri sebab manusia tak beriman. Allah sebut dalam Quran. Yang pertama tu kita boleh faham, Nabi ni memang fikir pasal manusia. Dia tak nak umatnya masuk neraka. Biasa kita dengar 73 golongan, satu golongan masuk syurga kan, 72 lagi tak masuk. Siapa satu golongan tersebut?
Satu golongan itu ialah orang yang memikirkan bagaimana 72 baki tadi boleh masuk syurga juga. Bukan kita tunding siapa masuk neraka, siapa masuk syurga. Bukan kerja kita Kita tak tahu. Amalan kita Allah terima atau tidak, ini bukan kerja kita. Cuma kita mestilah di atas landasan yang betul dulu. Kita ni mestilah berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi oleh itu para jemaah yang terhormati, Nabi habiskan masa banyak Nabi ialah berfikir atas umat Nabi SAW. Dalam surah Al-Kahfi, Allah sebut dengan ayat yang berlainan tapi lebih kurang. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kemungkinan engkau akan membinasakan diri engkau, ya Muhammad. Sebab mereka tidak beriman, mereka memilih tidak beriman kepada Allah. Jadi Nabi SAW disebutkan dalam kitab, antaranya riwayat daripada Syama'il Muhammadiyah pun ada, Imam Tirmizi. Nabi ini ialah orang yang daimul fikr, mutawasilul ahzan. Yang menceritakan ni adalah daripada Hindun bin Abi Halah. Hindun bin Abi Halah. Dalam hadis tersebut, Nabi ini orang yang daimul fikir, orang yang berterusan berfikir. Jadi eloklah kita duduk saja-saja tu berfikir. Yang fikir kita tak sia-sia, akan diberi pahala. Pertama, banyakkan masa kita berfikir. Kalau kita tak boleh baca Quran, tak boleh berzikir, tak boleh sembahyang sunat, maka ada ibadat lain ialah berfikir. Fikir je. Tapi fikir pasal apa? Yang pertama, fikir macam mana kita nak selamat daripada api neraka lah. Diri kita tu mesti selamat masuk syurga. Fikir tu ibadat. Yang kedua, kita fikir hal orang lain. Bukan kita je nak masuk syurga, orang lain pun nak masuk syurga. Sebab tu ayat Quran tadi tu, surah Al-Imran, kuntum khaira ummah. Kamu tu sebaik-baik umat sebab kamu memberi manfaat kepada orang lain. Bukan kita syok kita sendiri, tak. Bukan kita seorang je beribadat, tidak. Kita berfikir hal orang lain. Yang kedua, Nabi mutawasilul ahzan, orang yang kerap bersedih. Sedih je memanjang, bukan maksud Nabi ni sedih kerana hal-hal dunia, tidak. Jangan salah faham. Nabi bukan Allah dah beri kegembiraan ke? Jawapannya bukan sebab Nabi sedih pasal Nabi tak ada harta, bukan. Walaupun Nabi memang miskin, Nabi tak sedih pasal miskin. Nabi tak sedih pasal orang-orang kutuk Nabi. Tapi Nabi sedih tengok umat Nabi masuk neraka. Yang tu lah kena ada kat diri kita. Barulah betul kita ikut Nabi SAW. Para jemaah yang hormati, berfikir sebagaimana riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas dan Abu Darda radhiyallahu anhuma, ada hadis meriwayatkan bahawa kata Nabi, fikratu sa'atin khairum min qiyami lailatin. Fikir sesaat itu lebih baik daripada mendirikan solat malam. Maknanya solat malam itu dah bagus. Tapi kalau orang tu sambil solat malam, otak dia berjalan, berfikir, itu lebih baik sebenarnya. Kemudian selain daripada itu, para jemaah yang saya hormati, dalam Quran banyak Allah suruh fikir. Contoh ayat paling senang, biasa kita dengar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Ni ayat suruh fikir ni. Surah Al-Imran juga. Iaitu dalam ayat 190 hingga ayat 191. Jadi para jemaah yang saya hormati, saya tak nak terjemah ayat tu sebab panjang, cuma nak beritahu kepada kita, fikirlah. Guna otak kita untuk berfikir. Banyak benda kena fikir sebenarnya. Yang pertama, fikir tentang kejadian makhluk yang Allah ciptakan, sempurnanya mereka. Yang kedua, kita fikir pasal diri kita ni, selamat ke tidak akhirat nanti. Jangan tenang-tenang sangat. Jangan syok sendiri macam saya beritahu tadi. Jangan syok sendiri. Maknanya dia rasa selamat dah. Aku ni insya-Allah selamat ni masuk syurga. Siapa cakap? Ada siapa-siapa bagi jaminan ke? Tak ada. Maka sebab tu kena fikir. Fikir itu satu ibadat.
Kemudian kita fikir hal manusia yang lain. Kita nak semua orang juga masuk syurga. Jadi kita kena usaha jadi satu golongan yang tadi tu masuk syurga. Moga-moga Allah jadikan otak kita, fikiran kita ialah memikirkan hal-hal yang baik-baik berlaku. Hal dunia pun kena fikir juga. Tak fikir tak jalan. Tetapi lebih banyak masa guna untuk fikir akhirat. Moga-moga lah sambil-sambil duduk saja kan, mana tahu. Kita jangan sangka buruk tau tengok orang ni. Kadang-kadang dia duduk sambil bersandar, tak buat apa kan. Maka orang terus jawab, terus cakap. Tengok tu, menyandar je, tak ada buat apa. Otak dia kita tak tahu, otak dia fikir apa. Sebab fikir ni bukan nampak. Ada boleh tahu tak orang tu tengah berfikir. Sambil kita tengok orang tu, oh dia ni sedang berfikir, boleh? Tak tahu. Di alam yang lain, dia duduk alam dia. Dia duduk fikir, merenung jauh. Maka oleh itu para jemaah yang hormati, fikir adalah satu ibadat dan dia juga adalah amalan Nabi SAW. Kalau kita buat, kita amal sunnah Nabi. Kita juga bukan saja dapat sunnah Nabi SAW, kita akan dapat pahala-pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita semua jadikan tabiat kita ialah antara ibadat yang lain, kita berfikirlah selalu. Para jemaah yang hormati, saya nak sambung kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Muka surat 87, bab yang ke-53. Hadis yang ke-95 dulu. Hadis 95, hadis 96 dan hadis yang ke-97 lebih kurang sama. Nanti 98 dengan 99 dia sama juga, versi yang lain. Jadi 95, 96, 97 saya baca semua sekali lah. Kita tengok tajuknya, Babu man la yarhamu la yurhamu. Bab pada menyatakan sesiapa yang tidak mengasihi maka dia tidak dikasihi. Tajuk dia kita dah faham Siapa yang tak menyayangi orang lain, maka automatik dia pun tidak akan disayangi. Siapa yang tak sayang dia? Yang pertama, orang yang dia tak sayang tu lah. Tetapi yang lebih besar sebenarnya bukan dia tidak disayangi oleh orang yang dia tidak sayangi. Bahkan dia juga tidak disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan hadis depan nanti. Jadi saya baca dulu hadisnya. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin al-Ala'i qala hadatsana Muawiyah bin Hisham an Shaybana an Firas an Atiyah an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarhamu la yurhamu. Daripada Atiyah bin Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang tidak mengasihi maka dia tidak dikasihi. Kita baca hadis seterusnya. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Salamin. Bukan Salmin, itu mati pula lam tu. Lam tu tak mati Lam tu hidup, ada baris. Jadi itu kesalahan cetakan Jangan pula kata ni hadis palsu Salah baris je. Muhammad bin Salamin. Tak ada tanda mati. Qala akhbarana Abu Muawiyah an al-A'mashi an Zaid bin Wahb wa Abi Dhabyana an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarhamullahu man la yarhamun nasa. Tengok terjemahannya muka surat sebelah. Daripada Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, bila telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak mengasihi sesiapa yang tidak mengasihi manusia. Ini saya kata tadi. Dia bukan tak disayangi oleh orang yang dia tidak sayangi, bahkan dia sendiri tak disayangi oleh Allah. Allah pun tak sayang dia. Tak reti sayang orang kan? Allah pun tak sayang dia. Kalau Allah tak sayang kita, apa guna kita hidup kat dunia ni? Kemudian yang ketiga, 97. Wa ana Abdata an Abi Khalid an Qais an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nasa la yarhamuhu Allah. Daripada Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang tidak mengasihi ia akan manusia, maka Allah tidak mengasihinya.
Jadi 3 hadis ni lebih kurang jalan ceritanya, berbeza matan saja dan isi saja. Maksud isi kandungan hadis tu tukar depan belakang je. Tapi maksud sama, iaitu siapa yang tak reti sayang, maka dia pun tidak akan dia sayangi. Siapa yang tak sayang dia, lebih parah adalah Allah pun tak sayang dia. Jadi 3 hadis ni, sebagaimana yang disebutkan dalam syarah hadis. Yang pertama adalah, kalau tajuk tu kita kena faham, sesiapa yang tidak menyayangi, maksudnya sifat sayang ni umumlah. Boleh jadi sayang itu dengan makna dengan memberi makan. Ada orang sayang orang dengan beri makan. Ini sayang kan? Ada orang sayang dengan beri minum, ataupun dia sayang dengan meringankan bebanan, ataupun dia tidak berlebih-lebihan dalam menganiaya. Bukan maksudnya menganiaya sesuka hati, maksudnya satu orang tu ada buat salah. Dia tidak berlebih-lebihan. Dia tak ada balas melampau. Tu orang yang ada sifat penyayang. Walaupun orang tu salah dengan dia, tapi dia tu tak balas melebihi had. Tu sifat sayang tu kena ada. Beringat juga depan kita tu manusia, bukan binatang. Walaupun dia satu orang penjenayah. Ingat kisah tu kan, ada satu video yang dekat luar negara tu. Yang satu bapa tu, anak dia dibunuh, ditembak tu oleh penjenayah. Bapa tu cakap apa? Dia maaf kan? Dia tak marah langsung pada kamu. Dia cakap dalam mahkamah lah. Hakim menangis hand. Jadi dalam video tu bagus lah. Sebab yang buat, yang bapa tu satu orang Islam. Masya Allah. Muka dia pun bercahaya lah saya tengok. Ada janggut lagi. Jadi kata, anak saya mati nak buat macam mana? Dah takdir Allah. Saya tak marah kamu. Saya marah syaitan yang menyebabkan kamu salah bunuh, salah buat jahat. Syaitan je saya marah. Kamu saya tak marah. Saya maafkan. Saya maafkan. Ni bukan senang Anak sendiri kena bunuh Bukan kena usik. Kena bunuh, mati terus. Bapa dia boleh maafkan penjenayah tadi. Ini akhlak. Memang betul-betul sangat penyayang. Penjenayah tu pun bila dia nak cakap pula. Dia kata saya pun ada anak-anak. Dia tunjuk belakang dia ada anak 3 orang. Kalau lah anak saya kena, saya pun tak tahulah saya boleh buat macam tuan ni. Tapi tuan boleh maafkan saya. Masa dia peluk mes sini, berpeluk dia dengan bapak tu. Bapak yang kena bunuh tadi. Ini sifat penyayang Itu penyayang yang ranking tertinggi lah. Tak balas langsung. Tapi kita dalam Islam ada kisah. Mana satu orang tu nak minta balas, boleh. Ada dalam Quran, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bin-'ain. Kalau mata dibalas dengan mata, mana kalau orang tu cucuk mata, balas cucuk mata je. Kalau telinga, tangan, hidung. Jangan buat berlebihan. Allah beritahu dalam Quran, boleh balas. Kita ada hak untuk balas, kisos. Tetapi maafkan itu lebih baik. Cuma kalau orang tu nak juga minta buat balasan, dia nak pukul orang tu, boleh. Kalau orang tu pukul, harap-harap nampak saya. Dalam bab memukul ni, boleh kita pukul balik, boleh. Kalau Islam membenarkan, orang tu pukul kita sekali, kita balas sekali. Cukuplah. Dan kalau orang tu pukul kita sekali, kita kena tengok had kelajuan pukulan dia. Kalau dia pukul had kelajuannya 30 km sejam, kita kena balas 30 km sejam juga. Jangan nak lebih-lebih, lagi laju daripada orang tu, lagi kuat. Jangan. Lebih jadi dosa. Cuma saya nak beritahu, boleh balas. Nak minta balas, boleh. Tapi lebih baik memaafkan. Jadi orang yang kalau dia nak balas, tapi dia tak balas berlebihan, itu juga satu sifat penyayang. Dia orang pula kata, kau ni kejam lah. Orang tu pukul, takkan kau nak balas? Tak ada tu hak dia. Dia boleh minta balas. Itu memang ada dalam Islam. Dia panggil kisas. Hukum kisas adalah boleh. Tetapi tak bolehnya berlebihan. Jadi kalau orang tu berlebihan, dia tidak ada sifat penyayang. Kemudian para jemaah yang saya hormati, ada juga makna penyayang ini, ialah satu orang tersebut, dia ada sifat dalaman tubuh badan dia, dalam hati dia ada satu perasaan, mana tengok orang lain tu dia ada simpati. Ini satu jenis sifat sayang juga yang perlu ada dalam diri kita. Dan ada lagi satu sifat sayang yang lebih berat, ialah sayangkan diri sendiri.
Macam mana sayang diri sendiri? Ialah dia taat perintah Allah, tinggalkan dosa. Itu tanda orang tu sayang diri dia. Kalau diri dia pun tak sayang, maka Allah pun tak sayang dia. Apa tanda dia tak sayang diri dia? Dia berani buat dosa. Kalau dia terbuat dosa, segera bertaubat, masih dia ada sayang lagi diri dia. Kalau dia tidak bertaubat, mana sayang dirinya? Kalau buat berdosa ni, kita tak boleh nak elak. Kadang-kadang benda tu jadi tanpa sedar. Kadang-kadang dengan niat pun kita nak buat dosa. Tapi sebagai manusia yang beriman, taubatlah. Kalau lah kita teruk macam mana pun dosa, bertaubatlah juga. Ada satu saya baca dalam Facebook kan. Baguslah satu orang tu. Dia pergi Sunway Legon, bawa anak dia sekolah tahfiz. Dia tak perasan rupanya hari tu dekat Sunway tu ada konsert. Konsert yang dihadiri 15,000 orang. Dan kebanyakan orang Islam. Yang peliknya konsert tu bukan konsert biasa-biasa, dia konsert yang tertutup. Anak-anak Melayu semua bertatu, macam-macam tatu, dan mereka ni ada satu fahaman, tatu memang haram. Tapi kan lepas tu kan boleh bertaubat. Dia ada macam tu. Taubat mesti Allah maafkan. Jadi sekarang ni enjoy dulu. Ya kita bertaubat lah. Dia kata tattoo kan kalau kita satu orang bertaubat, tattoo tu kena cabut tak? Kena buang tak? Jawab. Mereka guna pahaman tu. Jadi sebab tu ramai anak-anak muda yang kita kata terpengaruh yang sangat-sangat teruk ketika itu. Dengan pakaiannya tak boleh lah, tak lambang langsung orang Islam. Jadi dia ni betul-betulan berada dalam khalayak orang begitu. Anak dia berpurdah pula tu masuk. Anak dia Hafizah, Majarah Tahfiz. Jadi dia dah berada di situ. Jadi dia terpaksa keluar. Tiba-tiba dalam perjalanan dia nak keluar tu, satu orang lelaki tahan dia. Orang tu pun sama juga bertatu, tak silap bertindik dalam ceritanya. Lelaki tu tahan dia. Sebab dia tengok orang ni nampak macam orang baik, dengan anak dia semua pakai burdah. Dia tanya, "Bang, saya nak tanya, saya ni kalau bertaubat Allah terima tak taubat saya?" Tengah-tengah macam tu. Dan lelaki tu datang pun sama untuk urusan konsep tu juga. Dia boleh tanya, kalau saya bertaubat, Allah terima tak taubat saya? Maka lelaki tu jawab, kau buat dosa tu macam mana pun kalau bertaubat, Allah akan terima. Bagus tu abang tu. Masalahnya, saya macam ni, Allah terima ke? Kau tak, dia kata, kau pakai sebuah koyak-koyak ke, kau bogey pun kalau taubat, Allah boleh terima juga. Ini perkataan yang betul lah. Jangan tutup pintu taubat. Buka kasih sayang tu. Buka. Kau ada peluang lagi bertaubat. Teruk macam mana pun dosa. Sampai mengulung langit. Sampai penuh lah bumi ni dosa kau. Tapi kalau bertaubat, Allah boleh hilangkan semua dosa tu. Tu satu benda yang perlu ada dalam diri kita. Jadi tanda sayang diri kita ialah jangan buat dosa. Kalau terbuat dosa, bertaubat. Sebab kita insan biasa susah nak elak daripada berbuat dosa. Walaupun dia orang ahli agama, orang ahli agama pun tak terlepas daripada buat dosa. Kadang-kadang orang yang jauh pada agama ni pun ada dosa yang dia pun tak berani nak buat. Walaupun dia jauh pada agama. Jadi sebab tu kita janganlah pandang perkara ini, kalau contoh dia rajin sembahyang, confirm selamat daripada dosa. Tak adanya. Jadi oleh itu moga-moga Allah pelihara kita daripada dosa semua. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, ini sebagaimana yang disebut oleh ulama. Tanda sayang juga kita pelihara diri kita daripada berbuat dosa. Kemudian kalau kita perhati dalam hadis ni, ada dua jenis sayang sebenarnya kalau kita pesan. Rahmah. Rahmah tu ada dua jenis. Kalau datang daripada Allah, dia bukan sama macam manusia. Walaupun saya terjemah tadi, siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah juga tidak akan menyayanginya. Jadi menyayangi Allah dengan manusia menyayangi tak sama. Sifat jangan samakan. Sebab kalau sama dia jadi, Allah tu sama macam makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak begitu. Cuma untuk sebut, terang, cakap bagi orang faham, boleh. Tapi segi hakikat, rahmat Allah, sayang Allah dengan sayang manusia kepada manusia tak sama. Jauh langit bumi, tak sama langsung. Kalau rahmat Allah, sayangnya Allah dengan seseorang, contoh macam orang tadi buat baik, dia sayang orang, dia tak berlebihan, maka sayang Allah kepada dia macam mana? Allah tunjuk jalan benar, Allah bagi dia hidayat, Allah jadikan dia sentiasa bertaubat, fikir, insaf. Itu daripada pihak Allah, tidak ada daripada pihak makhluk. Jadi pihak Allah tak sama daripada pihak manusia, jangan samakan. Bukan sayang Allah tu sama. Kalau contohnya kita bagi makan ke orang,
Oh, tu tanda kita sayang kat orang. Kemudian Allah pun bagi makan kat kita. Tu tanda Allah sayang kat kita. Tidak semestinya. Sayang Allah tak sama dengan makhluk. Jadi sebab tu jangan samakan dari segi perkataan. Rahmah di situ cuma segi nak bagi faham boleh. Orang nak faham kadang-kadang susah nak terang. Kalau kita terjemah rahmah yang pada Allah dengan bahasa yang lain, maka kadang-kadang ada orang tak boleh nak tangkap, tak boleh nak faham. Maka memadai kita terjemah biasa saja. Allah menyayangi juga. Kemudian para jemaah yang saya hormati, dalam hadis ni ada sebagai ulama kata dia ada dua makna. Yang pertama, tiga-tiga hadis sama lebih kurang. Tiga-tiga hadis ni sebagai ulama kata makna hadis ni ialah untuk pemberitahuan, ikhbar dalam bahasa Arab. Maksudnya Nabi SAW nak beritahu siapa yang tak reti menyayangi orang lain, makhluk lain, termasuk tak reti sayang binatang, maka Allah pun tak akan sayang dia. Satu pemberitahuan. Ini yang pertama. Makna yang kedua ialah doa. Bentuk doa. Nabi dalam kitab syarah beritahu, satu orang yang langsung tak reti sayang orang lain, moga-moga Allah pun tak sayang dia. Dia jadi begitu. Ada terjemahan doa. Maknanya kalau jadi doa pak ayah lah. Bahayalah orang tadi. Dia dah telah termasuk dalam doa keburukan. Siapa-siapa yang tak reti menyayangi orang lain, maka semoga Allah tak sayang dia. Na'udzubillah min zalik. Kalau doa tu datang daripada Nabi, takkan Allah nak tolak doa itu. Kalau doa tu datang daripada kita, mungkin ya Allah tolak, tak terima. Kita banyak dosa. Tapi doa tu daripada Nabi, kemungkinan besar akan makbul. Para jemaah yang saya hormati, kan ada biasa kita dengar Nabi naik anak tangga 3 tu. Nabi kata amin, amin, amin. Yang pertama datang, yang doa tu malaikat Jibril. Malaikat Jibril doa dalam Masjid Nabawi. Bila dia doa, Nabi kata amin. Nabi turun mimbar, sahabat tanya, kali ni kami tak pernah dengar apa yang baginda buat. Tiba-tiba naik tangga amin, amin. Maka jawab Nabi, tadi ada malaikat datang, Jibril. Dia berdoa. Apa doa malaikat? 3 doa. Antaranya salah satu, celakalah mereka yang bertemu Ramadan tapi tidak diampunkan dosanya. Celakalah, jauhlah dia daripada rahmat Allah. Maka Nabi kata amin. Orang yang tangga kedua, celakalah mereka yang mana didengar nama Nabi SAW disebut di sisinya tapi dia tak bersalawat. Celaka juga, Nabi kata amin. Yang ketiga, celakalah mereka yang mana ada mak bapak sudah berumur, sudah tua di sisinya atau salah seorang, tapi tak menyebabkan dia dapat keampunan daripada Allah dengan dia berkhidmat pada mak bapak dia tadi, maka dia celaka. Kata Nabi, amin. 3 doa. Dan 3 doa ni kalau datang daripada Nabi, makbul. Sekarang ni yang doa tu malaikat Jibril. Alhamdulillah min zalik. Semoga Allah pelihara kita selamat daripada doa ni. Jadi oleh itu para jemaah semati, doa kalau datang daripada Nabi tidak boleh disangkal akan makbulnya. Kalau daripada kita, hatta daripada saya lah pun, walaupun saya berkuliah, cerita pasal agama, hatta jadi imam ke, ustaz ke, jurunikah sekali, belum tentu makbul doa saya. Jangan pula, Ustaz, doa sikit Ustaz. Doa cepat bagi saya cepat kaya. Tak jalan tak jadi. Ada satu hamba Allah tu masa saya ada satu kuliah jemputan. Dia kata, Ustaz, doakan bagi kita orang semua ni dapat 1 juta seorang. Saya kata, Allah, belum tentu lagi makbul. Walaupun dia bulan Ramadan, masa tu kuliah Ramadan. Dia minta, doa kita orang seorang 1 juta jadi lah. Seorang juta. Jadi, doa kita hanya Allah yang tahu kita makbul kata tidak. Yang penting teruslah berdoa. Para jemaah yang saya hormati, itu makna dalam hadis juga. Begitu juga ada lagi makna yang lain yang kita perlu faham bahawasanya maksud orang ini tidak dapat rahmat Allah di sini ialah bukanlah maksud dia tak dapat langsung. Sebab kalaulah orang tu tak dapat rahmat langsung, macam mana dia nak hidup kat dunia? Kita boleh hidup kat dunia ke hari ni pasal kita dapat rahmat Allah lah. Hatta satu orang tu pendosa sekalipun. Bukan pendosa lah, orang bukan Islam. Orang yang tak Islam, yang jauh daripada Allah, dengan sebab rahmat Allah, Allah bagi dia hidup. Allah bagi dia masih lagi dapat makan. Walaupun dia berdosa, walaupun dia tak taat Allah, dia sembah berhala, dia langsung tak percaya pada Tuhan. Tapi Allah masih lagi bagi dia hidup, bagi nyawa, bagi keluarga, bagi harta.
Itu maksudnya ada rahmat Allah untuk dia. Allah tak khususkan rahmat tu. Sebab tu dalam surah, dalam Bismillahirrahmanirrahim ataupun dalam surah Al-Fatihah, kan kita baca ayat tu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kan ada ayat juga Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ada dua beza. Kalau Ar-Rahman, rahmat Allah menyeluruh, semua dapat, termasuk binatang. Manusia ke binatang ke semua dapat. Orang kafir ke Islam ke semua dalam Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim khusus untuk orang Islam sahaja. Itu ada beza. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Jadi oleh tu, sebab tu dalam hadis ni, walaupun diterjemah dengan orang itu tidak dapat rahmat Allah, bukan maksudnya rahmat langsung tak dapat. Rahmat yang khusus untuk orang yang menyayangi orang lain, yang tu dia tak dapat. Dia tetap dapat rahmat yang lain. Sebab ayat Quran, kita akan jumpa dalam surah Al-A'raf ayat 156. Allah sebut secara jelas, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku menyeluruh ke atas segala sesuatu. Jadi manusia ke binatang semua dapat rahmat Allah. Nanti akan datang hadis dalam bab yang baru. Rahmat Allah ni termasuk kena dekat binatang. Yang mana sampai kat binatang dapat rahmat Allah apa dia? Kuda pun mak kuda. Mak kuda panggil mak kuda lah kan? Ke panggil kuda betina? Kuda betina yang ada anak, dia pun kalau berjalan, dia tak akan terpijak anak dia. Sebab apa dia tak pijak? Walaupun kuda ni antara binatang yang lasak, dia manusia dia tendang. Tapi anak dia takkan sekali-kali ditendang. Kuda kuda. Allah jadikan kuda. Jadi oleh itu para jemaah semati, sebab apa kuda tu boleh jadi tak pijak anak dia? Sebab rahmat Allah. Nanti akan datang harinya. Jadi oleh itu para jemaah semati, yang makna orang tadi yang tak erti sayang orang lain, dia tak dapat rahmat, ialah rahmat yang khusus. Tapi segi umum, dia juga dapat rahmat. Jangan tanya rahmat tu macam mana. Ni rahmat kalau datang daripada Allah, memang kita tak boleh nak bincang. Hanya Allah je yang tahu. Tapi kalau rahmat yang segi makna untuk manusia, yang tu boleh kita bincang. Mana kasih sayang, suka, cinta, itu semua dalam rahmat Allah. Dalam masuk rahmat untuk manusia. Kemudian juga para jemaah yang hormati, ada juga hadis yang lain. Allah sebut sesungguhnya rahmatku mengatasi kemarahanku. Biasa dengar. Qalabat rahmati qadabi. Rahmatku mengatasi kemurkaanku. Maksudnya walaupun Allah ni murka, tapi ada juga rahmat Allah dalam tu. Contoh kita lah. Kita ni teruk macam mana pun jauh daripada Allah buat dosa. Ataupun paling senang, kita walaupun dah semayang, tapi tak ingat Allah dalam semayang, Allah masih lagi beri rahmat. Patutnya semayang kena ingat Allah kan. Tapi tanya diri kita masing-masing, daripada takbiratul ihram sampai bagi salam, berapa saat kita ingat Allah? Khusus waktu ketika sujud. Sebab ketika sujud adalah waktu yang paling hampir kepada Allah. Seorang hamba dekat dengan Allah waktu sujud. Soalannya, tanya diri kita. Jangan tanya member sebelah, jangan. Tanya diri kita ketika sujud, ingat Allah ke tidak? Jadi kalau tak ingat Allah, agak-agak semayang kita tu macam mana? Maka kena takut semayang kita. Tetapi walaupun semayang kita kategorinya begitu, alhamdulillah sampai hari ini kita masih bernafas, masih Allah lagi kurniakan nikmat. Itu maksudnya ada rahmat Allah. Boleh je Allah buang solat kita tu, Allah campak solat kita sebabkan kita solat tak sempurna, boleh. Tapi rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Itu segi satu makna. Kemudian juga para jemaah yang saya hormati, dalam 3 hadis ni ada satu orang nama sahabat namanya Jarir bin Abdullah. Kalau perasan lah. Ada perasan tak? Ada nama satu orang lelaki namanya Jarir bin Abdullah. Dia tu hadis yang ke-96 dan 97. Satu orang sahabat Nabi. Saya nak cerita sikit mengenai beliau ni. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ialah satu orang sahabat yang dia jadi ketua kepada kaum dia. Kaum dia namanya Al-Bajli, Al-Bajalah, Bajilah. Dia dapat gelaran Al-Bajali. Satu kaum lah, satu bangsa di Arab. Kelebihan yang ada pada beliau apa dia? Dia ni orang yang handsome. Jamilul wajhi, husnus surah. Muka yang handsome dan cantik dan menariklah rupa dia. Sehingga kan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah sebut, Jarir bin Abdullah adalah Yusuf untuk umat ini. Maksudnya handsome dia, bagaimana Yusuf AS zaman Nabi Yusuf handsome. Maka untuk umat ni ada juga orang handsome.
itulah Jarir bin Abdullah. Kalau Sayyidina Umar yang kata tu memang mana yang betul lah tu. Yang betul lah sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Cuma bezanya Sayyidina Jarir bin Abdullah ni lambat masuk Islam. Ada riwayat kata dia masuk tahun ke-10 Hijrah baru dia masuk Islam. Mana sempatlah dia jumpa Nabi. Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Nabi wafat 11 Hijrah, dia masuk Islam 10 Hijrah. Lebih kurang setahun ataupun tak sampai dia bersama dengan Nabi SAW, maka dia juga adalah sahabat Nabi. Ada apa kelebihan dia ni? Beliau pernah menceritakan diri beliau. Beliau berkata, "Ma hajabani Nabi sallallahu alaihi wasallam munzu aslamtu wa la ra'ani illa tabassana fi wajhi." Kata beliau, tidak pernah Nabi menghalang aku semenjak aku masuk Islam. Maksudnya bila aku bersama dengan Nabi, tidak ada antara aku ni ada orang lain, tak ada. Aku ni mesti nampak depan-depan. Satu sebabnya dia ni adalah ketua. Ketua kaum ni Nabi hormat. Walaupun dia asal bukan Islam, dia masuk Islam, Nabi tetap respect dia. Engkau boleh duduk depan. Tentulah maksudnya. Nabi tak bagi orang halang dia. Yang kedua dia kata, tidak pernah Nabi melihat aku, melainkan Nabi akan pasti tersenyum. Asal Nabi lihat aku je, mesti Nabi tersenyum. Ini akhlak Nabi. Ini saya nak galakkan semua. Senyum-senyumlah selalu dengan kawan-kawan kita. Senyumlah sekarang pun boleh. Senyum. Tak bayar pun. Apa nak kerkut sangat senyum kan. Senyum tu dapat pahala. Jadi belajarlah senyum dengan saudara kita. Biar orang lain sebut. Kalau orang tu cakap, Tuan Haji tu kalau tengok saya, tak tahulah kenapa dia asyik senyum je. Tak tahulah senyum dari mana ke tidak kan. Tapi senyumlah. Moga-moga senyum kita mendatangkan pahala buat kita semua. Silakan Muazzin.
Para jemaah yang saya hormati, saya sambung sikit lagi. Kisah Jarir bin Abdullah tadi, radhiyallahu anhu, kata beliau dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah, pernah sekali dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia ni tak boleh duduk stabil atas kuda. Jadi mintalah apa-apa yang boleh buat supaya dia duduk atas kuda tu tegaklah sikit, tak adalah goyang-goyang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi buat? Nabi telah letak tangan Nabi di dada dia. Dia letak di atas dada. Jadi perbuatan letak tangan di atas dada ni juga jangan kata bid'ah ya. Kan dia sebagai ustaz-ustaz atau guru kan, bila dia tengok anak murid kata orang minta, dia pegang dada, ada pegang kepala. Jadi perbuatan ni tak salah. Cuma yang tak bolehnya kalau tok guru tu lelaki buat kata perempuan tu tak kena lah ya. Tak boleh ya. Sebab Nabi tak pernah sentuh mana-mana perempuan. Ini memang dia jadi lagi ya. Disuruh berhenti ni. Para jemaah yang saya hormati, sambung balik tadi. Jadi Nabi SAW tak pernah menyentuh mana-mana wanita bukan mahram sesuka hati Nabi, tak ada. Kalau bercakap ada. Nabi memang ada bercakap dengan mana-mana wanita, itu biasa. Sama ada bertabir ke tak bertabir ke, memang ada. Kadang-kadang Nabi juga pernah juga bergurau dengan ada sebagai makcik tu. Ini ada shot ni. Jadi oleh itu para jemaah yang terhormati, Nabi SAW tidak pernah bersalaman, bersentuhan dengan mana wanita bukan mahram. Ini memang maktub, tak boleh dinafikan. Kalau kisah bai'at, kalau pernah dengar cerita bai'at, bai'atul aqabah. Bai'at aqabah 2 kali ya. Bai'atul aqabah. Oh, tak ada bunyi dah. Itu para jemaah yang saya hormati. Bai'ah ada 2 kali ya. Satu berlaku 6 orang. Kali kedua 70 ramai sikit datang daripada Madinah, lebih kurang dalam 70 orang. Ada 2 orang perempuan bersama Nabi. Bersama orang Madinah tadi ada 2 orang perempuan yang berbai'at. Ada 2 wanita. Jadi yang lelaki semua bersalaman, bai'at. Salam, 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 berbai'at. Bersalaman. Tiba-tiba datang 2 orang perempuan tu tak bersalaman. Memang tak ada, dalam kitab tu sebut tak ada bersalaman. Hanya berkata je, cakap, kami terima. Kami akan taat. Begitu bai'atnya. Jadi oleh itu, para jemaah yang hormati, saya nak kaitkan tadi yang Nabi sentuh dada tu. Dada tu sahabat lelaki. Jadi tak pelik lah lelaki sentuh lelaki. Yang peliknya, lelaki sentuh perempuan. Ni kalau ada ajaran atau mana-mana yang tunjuk ajar begitu, tok guru sentuh perempuan, ini bahaya. Yang hanya dibenarkan sentuh ialah perubatan sahaja. Hal-hal perubatan. Sama ada doktor ke ataupun orang yang buat rawatan syifa, dia kadang-kadang terpaksa sentuh. Yalah, kadang-kadang jin tu kena juga pegang. Jadi oleh itu kalau pegang atas dasar perubatan dibenarkan. Dibenarkan tapi ada batas. Tapi kalau saja pegang, dia jadi lainnya. Hari ini kalau lelaki pegang perempuan bukan mahram pun dah jadi pelik. Lagi pelik dan lelaki pegang lelaki yang dia jadi lain. Itu pun bahaya dah zaman kita ni. Kita minta lindung Allah juga. Ada orang ada sensitif, lelaki sentuh lelaki pun ada. Jadi gili-geleman pun ada kan. Pada jemaah yang hormati, sambung kisah tadi. Jarir bin Abdullah kata, aku tak boleh duduk atas kuda, maka Nabi sentuh dada aku. Nabi pegang, letak tangan atas dada aku, lalu Nabi baca doa, Allahumma sabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyya. Ya Allah, bagilah dia kuat ataupun bagilah dia stabil. Kuatkanlah dia dan jadikanlah dia mendapat memberi petunjuk lagi diberi petunjuk. Jadi oleh itu para jemaah semati, nampaknya tak boleh habis, tak boleh terus Kena suruh berhenti juga. Jadi moga-moga apa yang saya sampaikan pada malam ini, sebab saya tak nampak kitab ni.
Moga-moga dengan berkaitan kasih sayang ni kita sama-sama berusaha lah untuk menyayangi semua makhluk Allah. Termasuk binatang, kucing jangan disepak ya. Tak suka kucing, tolaklah dengan elok. Tak nak bagi makan, tolak dengan elok. Ada orang datang minta sedekah, jangan mengata dia. Cakap je elok, minta maaf. Macam tu sudah. Ini kita tengok orang tu minta sedekah, kita cakap badan sihat, pemalas pun nak jadi. Mula ada mulut lancar je sebut kan. Jangan begitu ya. Jadilah orang yang menyayangi orang lain. Walaupun kita tak adalah baik mana pun, tapi sifat sayang tu penting, rahmat. Dan bila kita dah biasa menjadi menyayangi makhluk-makhluk Allah ni, baik binatang, baik manusia, semua sama ya. Hatta binatang tu haram sekalipun, anjing dan khinzir, kita tetap jangan maknai mereka. Tapi janganlah berlebihan menyayangi pula, pergi salam, pergi cium, pergi peluk. Itu tak betul pula. Peluk anjing, peluk khinzir. Ada orang peluk khinzir? Ada kot kan. Anjing tu biasa saya tengok lah. Ada orang Islam kita peluk, cium. Ni tak betul lah ni. Memang tak betul. Walaupun mazhab lain, jangan kita nilai pada mazhab. Memang ada mazhab lain kata anjing tak najis. Ya. Contoh macam mazhab Malik. Imam Malik bin Anas radhiyallahu warahmatullahi alaihi mengatakan anjing tidak najis. Cuma yang Nabi suruh sama tu sebab perintah. Maka kita taat sama. Tapi status anjing tak najis. Itu kata ulama lah. Tapi Imam Syafi'i kata najis. Maka kita ikutlah kata ulama kita. Cuma saya nak beritahu, walaupun dia najis, bukan mana kita pergi baling batu, pergi sepak dia. Bukan. Haram. Dia pada hak dekat muka bumi ni. Dia nak hidup juga. Maka janganlah menganiaya mereka. Itu binatang yang haram tu. Apatah lagi binatang tu tak haram. Jadi oleh itu para jemaah semati, apa kesan kalau kita menyayangi makhluk Allah yang lain ni? Antaranya kita dapat rahmat Allah dengan erti kata kita dapat redha Allah. Jadi redha ni hanya daripada Allah. Tidak ada daripada manusia. Allah akan redha kita. Yang kedua, kita tanda rahmat Allah ialah kita dapat syurga. Yang tu paling penting lah. Mana tahu, kita tak tahu mana kebaikan yang kita buat Allah suka. Kok-kok lah kita ni rajin bagi makan kucing. Kita bagi burung makan. Mana tahu kita simpati dengan binatang-binatang. Allah tengok dia ni bagus betul dengan binatang. Masuklah syurga. Kadang-kadang boleh jadi kita tak tahu. Jangan ingat amal kita rajin bangun malam qiyam mulai sebab tu lah masuk syurga. Belum tentu. Jadi kita punya amal mana satu Allah terima, kita tak akan tahu. Tapi jadilah sifat penyayang dalam diri kita. Moga-moga Allah juga akan menyayangi kita dengan erti kata beri rahmat, ampun dosa, masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Moga-moga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kongsi-kongsilah apa yang saya sampaikan ini kepada orang lain. Moga-moga berpanjangan ilmu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.